Betul ke selama ni parents kita happy dengan kita? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 21 Rejab 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran, episod yang ke-114, musim yang keempat. Bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman membaca Al-Quran. Bersama-sama, satu hari satu makra' dari bunga ke bunga, meraih keberkatan pagi. Experience the dawn blessings. So, jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita nak baca Quran hari ini, tuan-tuan dan puan, kita akan baca ayat yang ke-23, tuan-tuan dan puan. Ayat ni rare betul ni. Memang sangat related dengan tajuk kita hari ini. Sekejap lagi saya akan cerita apa tajuk kita. So ayat 23 tuan-tuan dan puan, ayat 23 dari suratul Isra, muka surat 284. Tapi sebelum tu apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab, suratul Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah, bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-114, musim yang keempat secara live dari Studio B, Seri Kembangan, Selangor. Tuan-tuan dan puan, topik perbincangan kita hari ini adalah topik yang jarang orang bincang di khalayak ramai, tuan-tuan dan puan. Berdasarkan real experience, tuan-tuan dan puan, personal experience. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mentaati kedua ibu bapa. So topik yang saya namakan untuk hari ini, tuan-tuan dan puan, sejauh mana kita dah buat parents kita happy. Betul ke parents kita happy dengan kita? Atau parents hanya okey-okey je dengan kita? Kita akan bincangkan yang tu. Saya harap tuan-tuan dan puan, cuti sekolah ni mungkin anda boleh tunjuk, boleh jemput semua ahli keluarga, family, anak-anak, cucu-cucu, pasangan, sedara mara, sepupu sepapat untuk tonton bersama, tuan-tuan dan puan. Sebelum kita kupas tajuk hangat ni, tuan-tuan dan puan, seperti biasa kita tunaikan dulu tanggungjawab kita. Misi kita satu hari satu makra', tuan-tuan dan puan. Kita baca Quran satu hari satu makra' dulu. Kita baca sama-sama nak raih keberkatan pagi. Boleh, tuan-tuan dan puan? Alright? So pastikan 4 tanggungjawab dah buat dulu. Share video ini, belanja love warna hitam bersempena hari Isnin. Okey, bagi tahu suara saya jelas ke sangat jelas, bagaimana dengan kualiti audio dan visual kami pada pagi ini. Please let us know di ruangan komen dari mana anda sedang tonton kami. Alright? Kemudian yang keempat, follow MSTLDS. Rukun Daily Quran yang tak boleh ditinggalkan. Tinggal satu rukun ni, tak sah Daily Quran dia. Alright? Maksudnya, dia tak dapat nak collect sebanyak yang mungkin manfaat daripada Daily Quran Season 4 kita. Yang mana target kita untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Are you guys ready, tuan-tuan dan puan? Duta-duta Daily Quran, bantu saya untuk raikan para first timers. Mungkin mereka tak tahu apa nak kena buat. Alright? 4 tanggungjawab tadi selalu kena ingatkan. Sebab saya perasan, memang tak ramai orang share video Daily Quran Season 4 ni. Okay? Tonton sampai 3,000 orang. Tapi yang sharenya 1,400 orang sahaja. Alright? So please,
bantu saya tekan button share kerana ini adalah tanggungjawab kita. Alright? Tanggungjawab kita tuan-tuan dan puan menyebarkan Al-Quran ke seluruh alam. Baik tuan-tuan dan puan muslimah rahimakumullah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan misi kita satu hari satu maqra, bermula daripada ayat yang ke-23 Surah Al-Isra, muka surat 284, dan ini adalah hashtag Daily Quran episod 114 musim yang keempat. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sekali lagi kita ulang. Tuan-tuan dan puan, saya kalau baca ayat ni susah nak express perasaan tuan-tuan dan puan. Lebih-lebih lagi parent saya duduk jauh. Duduk di seberang laut. Jadi ayat ni lah yang kita nak kupas nanti tuan-tuan dan puan. Ayat ni lah yang kita nak kupas selepas daripada kita baca Quran sama-sama dulu tuan-tuan dan puan. Mungkin sementara tu anda boleh menghayati dan mentadabbur isi kandungan ayat ni tuan-tuan dan puan. Kejap lagi kita akan kupas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sama-sama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tuan-tuan dan puan, cuba tengok ayat 24 ni. Ayat ni, ada nampak tak? Wa qur rabbirhamhuma. Ra mati sebelum dia baris bawah. Kalau ikut kaedah kena tarqiq, kena nipis. Tapi di sini kena baca dengan tebal. Di sini kena baca dengan tafkhim, tuan-tuan dan puan. Tafkhim bermaksud tebal. Dia terkecuali daripada kaedah. Ikut kaedah asal, kena nipis. Tetapi di sini terkecuali daripada kaedah. Guru-guru Quran, tolong beri perhatian. Tandakan dalam mushaf Quran masing-masing. Saya dapati, tuan-tuan dan puan, minta maaf, tuan-tuan dan puan. Ini berdasarkan pengalaman saya mengajar anak murid saya yang juga guru Quran. Saya dapati masih ramai guru Quran yang tak tahu di sini tak ikut kaedah. Okey? Saya dapati masih ramai guru Quran yang tak tahu. So, tak tahu tu kita boleh maafkan. Tak belajar, kita tak boleh maafkan. Okey? Kalau tak belajar, kita tak boleh maafkan. Tak tahu, boleh maafkan tuan-tuan dan puan. Zaman digital sekarang ni, Daily Quran hari-hari duk terang tentang Quran. Tak follow. Bagi saya tuan-tuan dan puan, dia just tak risau tentang akhirat dia. Itu masalah besar sebenarnya. Alright? So, di sini tandakan dalam mushaf Quran masing-masing. Tolong tandakan dalam mushaf Quran masing-masing. Di sini kena baca tebal. Isu dia jadi macam ni tuan-tuan dan puan. Apabila anak murid follow Daily Quran, guru Quran tak follow Daily Quran. Bila kita kata kat sini kena baca tebal, anak murid tahu, anak murid noted di sini kena baca tebal sebab dia follow Daily Quran. Dia pergi tadarus Quran dengan guru dia tak updated tentang yang ni. Dia anak murid kata sini Ustaz Uwais kata kena baca tebal. Guru kata, "Ya ke?" Ini masalah lah tuan-tuan dan puan. Jatuhlah reputasi guru Quran tu. Tapi kalau tak tahu, katalah tak tahu. Right? Okey? Baik tuan-tuan dan puan. Mari kita ulang ayat 24 ni. Wakhfid lahuma. Dia sebenarnya pasal hukum ra ni memang komprehensif kita terangkan dalam DQD, dalam Daily Quran Digital tuan-tuan dan puan. Memang komprehensif bab hukum ra. Tak silap saya 20 episod cerita pasal hukum ra saja. 25 episod.
25 episod cerita pasal hukum roh saja. Tebal nipis, pengecualian, kaedah dan sebagainya. Okey? Kita ulang tuan-tuan dan puan. Wa qur rabbirhamhuma. Ra kena tebal, tafkhim. Wakhfidnahuma. Ready? Oh, sekejap tuan-tuan dan puan. Minta maaf. Ustazah Rozita Ibrahim dia minta tolong doakan sahabat dia nama Rosliza Asih Umiza. Sekarang sedang tenat di hospital disebabkan kanser tahap 4. Kita tolong doakan kepada sahabat Ustazah Rozita Ibrahim iaitu Ustazah Rosliza Asih Umiza. Kita sama-sama doakan bagi yang minta doa tu. Saya percaya ramai yang minta doa di ruangan komen ni. Alright? Okey, kita sama-sama doakan dengan keberkatan Quran yang kita baca. Kita teruskan misi kita. 1, 2, 3. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وإذ هم نجوى jangan baca najwa, jangan sebut ju. Kalau sebut ju tuan-tuan dan puan, ni jadi kesalahan besar. Tolong tandakan dalam mushaf Quran masing-masing. Okey? Di sini ramai sangat orang buat kesalahan ni tuan-tuan dan puan. Okey? Wa idhum najwa. Sekali lagi kita buat sama-sama. Wa idhum najwa. 1, 2. Ayat ni tak boleh berhenti kat situ tuan-tuan dan puan. Kita kena habiskan ayat ni dengan satu nafas. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi. Boleh? Kita buat sama-sama. 1, 2, 3.
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Ramai yang tanya soalan lagu apa hari ni, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni, lagu biar dulu. Lagu biar dulu, tuan-tuan dan puan. Lagu apa yang menyentuh hati? No, bukan lagu, tuan-tuan dan puan. Konten, konteks ayat hari ni semua cerita pasal benda-benda yang menyayat hati. Kalau anda perasan, kalau anda tadabbur ayat, tuan-tuan dan puan. Ayat yang berkaitan dengan kasih sayang Allah. Ayat tentang wasiat Allah kepada kita untuk kita jaga dengan ibu bapa. Ayat kita untuk menjauhi perkara-perkara maksiat. Ayat kita berkenaan dengan family planning. Family, apa tu dia panggil apa? Yang apa? Plan anak tu dia panggil plan apa? Family apa? Family planning. Oh, family planning. Itu semua tuan-tuan dan puan. Benda-benda yang saya nak cerita dia jadi panjang. Kalau saya cerita semua jadi panjang. Sebab konten hari ni 6 muka surat, tuan-tuan dan puan. Memang Ustaz Luqman memang dia bantai betul-betul hari ni. So, konten dia adalah hari ni saya nak cerita berkenaan dengan sejauh manakah ibu bapa kita happy dengan kita, tuan-tuan dan puan. Cuba tengok ayat 23 ni. Ayat Allah Ta'ala pesan ni. Allah Ta'ala pesan, wa qadha. Wa qadha ni dia bukan setakat wasiat. Dia bukan setakat pesan, tuan-tuan dan puan. Perintah. Allah Ta'ala perintah. Tuhan kamu telah memerintah supaya kamu mentauhidkan Allah. Dan tauhidkan Allah itu diassociatekan. Apa dia? Diassociatekan. Apa nak terjemah apa ni Ustaz Azam? Azam. Associate. Apa maksud associate? Associate. Dia macam ni, tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala kata, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Waw itu waw ataf, kembali kepada qadha. Maksudnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qadha rabbuka wa qadha rabbuka an bil walidaini ihsana. Lebih kurang macam itulah, tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita mentauhidkan Allah, hanya sembah kepada Dia sahaja. Wabil walidaini ihsana. Buat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika benar-benar telah sampai kepadamu usia tua salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu itu. Maksudnya bila ibu bapa kamu telah tua, salah seorang dah jadi tua ataupun kedua-duanya dah jadi tua. Jangan sesekali kamu mengatakan wala tanharuhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan kamu menengking kedua ibu bapa itu. Bahkan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Ini cerita wabil walidaini ihsana. Apa maksud buat ihsan kepada ibu bapa? Sejauh mana kita mentaati kedua ibu bapa, tuan-tuan dan puan. Saya bukan nak cerita taat ibu bapa sekarang. Saya nak cerita satu situasi yang saya sendiri personal alami, tuan-tuan dan puan. Tentang apabila kita sudah berumah tangga sebagai anak. Apabila kita sebagai anak sudah berumah tangga. Di awal-awal era perkahwinan, kita dah start dapat anak pertama, anak kedua dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Dan dikala itu kita sedang membina rumah tangga, menstabilkan pendapatan. Pada ketika itu, tuan-tuan dan puan,
kita selalu sibuk dan leka dengan dunia kita. Terutamanya, minta maaf, apabila ibu bapa kita berada di kampung. Dengar ni, saya tahu semua di sini mungkin taraf mak-mak saya, abah-abah saya, baba-baba saya, mungkin ada yang taraf atuk-atuk saya. Saya harap benda ni boleh disampaikan kepada anak-anak kalian semua. Dengar ni tuan-tuan dan puan. Apabila saya janji dengan mama saya nak balik setiap bulan. Setiap bulan, saya janji dengan mama saya nak balik setiap bulan. Sampai satu ketika tak boleh balik sebab sibuk atau sebab tak cukup duit. Tuan-tuan dan puan, bila balik ni paling kurang 600, 800, 1000 ringgit tu habis tuan-tuan dan puan. Untuk minyak kereta, untuk keperluan anak-anak, lepas tu nak hulur sikit kepada orang tua. Tuan-tuan dan puan. So, bila tak ada duit, tak balik. Bagi alasan sibuk. Dan apabila situasi mama hantar mesej, dia nak kemas rumah, dia nak masak masakan yang special kepada anak dia. Anak dia 2 orang je pun. Anak sulung, anak bongsu. Saya anak sulung tuan-tuan dan puan. Mama dia nak masak masakan kegemaran. So dia tanya, jadi ke nak balik esok? Saya pada ketika itu dengan duit tak adanya, nak balik kena ada duit tuan-tuan dan puan. Saya kata tak jadilah mama, tak dan lah. Tak dan tu bermaksud tak dan duit. Mama pula faham tak dan sebab sibuk. Tak apalah. Mama kata, tak apalah. Tak nak buat macam mana. Tuan-tuan dan puan, apa maksud redha? Apa maksud redha kedua ibu bapa? Apa maksud redha kedua ibu bapa? Redha bermaksud gembira. Happy. Dalam keadaan ini, adakah mama redha? Adakah mak kita redha dengan kita bila kita tak balik kampung? Adakah mak kita redha? Adakah mak kita happy dengan kita? Adakah anda sebagai ibu bapa, orang tua, happy dengan anak kalian? Atau anda just okay dengan anak kalian? Jauh sekali anak yang menderhakai kedua ibu bapanya. Kalau anak derhaka ni memang bau syurga pun tak dapat cium tuan-tuan dan puan. Ini dia ada 3 level. 4 level. Level yang paling tinggi sekali adalah mak ayah redha dengan anak-anak dia. Pernah tak seorang ibu bapa keluar perkataan ni? Baba redha Alung. Mama redha Alung. Ada tak perkataan redha tu pernah tak diucapkan kepada anak? Kalau perkataan redha tu tak pernah terucap dari mulut seorang bapa atau mak, ibu kepada anak dia, depan-depan, terkeluar. Apabila mak ayah kita ni dia terlampau happy, tuan-tuan dan puan, dia keluar perkataan redha tu. Ini pengalaman saya, tuan-tuan dan puan. Berbeza dengan ketika saya reply message 3-4 tahun yang lalu ataupun 5 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan. Saya kata minta maaf tak dapat nak balik bulan ni, bulan depan pula. Tuan-tuan dan puan, mama kata, okeylah, tak apalah kalau macam tu. Nak buat macam mana? Apa maksud tu? Adakah itu adalah kata-kata yang bermaksud redha? Tuan-tuan dan puan, anak-anak sekalian, abang-abang, kakak-kakak, anak kepada penonton Daily Quran ni, tolong dengar betul-betul. The moment kita happykan family, the moment kita happykan parents kita, hidup kita akan berubah. Kerjaya kita akan berubah. Rezeki kita akan berubah. Keberkatan hidup kita akan berubah. Kerana Allah Ta'ala mengassociatekan, mensamatarafkan tauhid dengan berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa dalam ayat ni. Dalam ayat 23 ni, tuan-tuan dan puan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jauh sekali nak kata kepada mak ayah. Ini perkataan biasa, tuan-tuan dan puan, saya tengok dalam family orang kita. Jangan ceritalah orang luar. Ni cerita orang Islam. Bukan macam tu, mak. Macam ni, mak. Mak, tak payahlah pakai telefon canggih-canggih. Pakai telefon biasa, cukup lah. Tuan-tuan dan puan,
Ayat ni sangat biasa saya dengar, tuan-tuan dan puan. Saya tak tahu nak letak kat mana air mata saya kalau tidak dia jatuh ke bumi, tuan-tuan dan puan. Apabila saya melihat student saya, follower saya mengadu masalah anak yang tidak supportive terhadap mak dia yang nak belajar Quran. Setakat nak beli daily Quran digital, tuan-tuan dan puan. Kalau adik-beradik semua boleh berpakat untuk belanja mak. Ketika anak nak masuk universiti, anak nak masuk sekolah, suami, isteri, ayah dia ni berpakat duit kerja, duit hasil gaji untuk nak belanja anak ni nak masuk sekolah. Sehingga kadang-kadang terpaksa berhutang. Ingatkah suatu masa dahulu, tuan-tuan dan puan? Ingatkah suatu masa dahulu mak ayah kita bergolok bergadai cari duit untuk nak belanja kita registration sekolah. Zaman sekarang registration sekolah beribu-ribu harga ringgit dia, tuan-tuan dan puan. Ibu bapa bergolok bergadai sedangkan mak nak mengaji Quran. Anak yang ramai tak boleh berpakat pun duit RM100 seorang untuk nak belanja mak dia nak belajar Quran. Mak happy tak? Ayah happy tak? Tak happy. Mungkin mereka just okay. Just okay is not redha. Tuliskan di ruangan komen. Just okay is not redha. Just okay is not redha. Redha adalah mak ayah kita happy dengan kita. Tak ada apa dah yang boleh dia sangat happy dengan kita, tuan-tuan dan puan. Kita spend masa dengan dia, kita belanja dia, kita selalu balik, kita selalu khidmat dia, tuan-tuan dan puan. All out daripada seorang anak. Tuan-tuan dan puan, saya bercakap ni berdasarkan aduan daripada mak-mak, ayah-ayah, follower saya, anak murid. Wahai kalian abang-abang, anak-anak kepada ibu-ibu yang sedang menonton daily Quran saya ni, saya pesan betul-betul, tuan-tuan dan puan. Anda nak dapat syurga, anda nak dapat dunia, anda nak dapat akhirat dan dunia sekali, tuan-tuan dan puan. Jaga mak. Happykan mak. Happykan baba dan mama. Parents sekalian, tuan-tuan dan puan. Kerana Allah Ta'ala perintah. Wa qadha dalam ayat 23 suratul Isra' ni. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Ta'ala ajar macam mana kita nak ingat selalu mak ayah kita. Selalu sebut nama mak ayah kita dalam doa. Wakhfid lahumā janāḥadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. Kasihanilah kedua mereka. Wa qur rabbirhamhumā. Allah Ta'ala suruh kita kata, tuan-tuan, irhamhumā, rabbirhamhumā. Wahai Tuhan, kasihanilah mereka kedua-dua mereka. Kama rabbayani saghira, seperti mana mereka mengasihaniku ketika aku kecil. Mak ayah kita sangat kasihkan kita ketika kita kecil. Adakah ketika kita dah besar ni kita kasihkan mak ayah kita seperti mak ayah kasihkan kita ketika kita kecil? Kita minta Allah kasihkan mak ayah kita seperti mana mak ayah kita kasihkan kita ketika kecil. Kita minta Allah kasihkan mak ayah kita seperti mana mak ayah kasihkan kita ketika kita kecil. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan perkongsian hari ini memberi satu perkongsian, memberi satu pencerahan dan motivasi, insight kepada anda semua. Tuan-tuan dan puan, Daily Quran, satu hari satu makra'. Jumpa lagi esok jam 7.27 pagi. Elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri, meraih keberkatan pagi. Experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.